بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum, thumma yaji'u qaumun tabdiru shahadatu ahadihim yaminah wa tabdiru yaminuhu shahadatah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Dalam banyak-banyak manusia, manakah kumpulan manusia paling baik? Masa Nabi hidup dulu, orang pernah tanya Nabi. Sahabat tanya Nabi, ayyun nasi khair? Dalam banyak-banyak manusia ni, kumpulan mana yang paling baik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qarni. Nabi kata, hak paling baik ialah mereka yang hidup zaman aku. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi. Qarni maksudnya mereka yang hidup pada kurun aku hidup. Para sahabat merupakan golongan paling baik. Sayyid Qutb menyebutkan golongan sahabat ni dengan kata dia, jilun Quraniyun farid. Dia kata, golongan sahabat ni adalah satu generasi Qurani, generasi Al-Quran yang cukup hebat, yang cukup unik. Kemudian Nabi kata, thummal ladzina yalunahum. Kumpulan kedua yang baik selepas kumpulan sahabat ialah mereka yang datang selepas sahabat. Wafat sahabat Nabi, kumpulan selepas tu, kumpulan yang tidak sempat jumpa Nabi. Mereka hanya sempat jumpa sahabat Nabi. Mereka ini dipanggil golongan tabi'in. Nabi kata, thummal ladzina yalunahum. Kumpulan ketiga ialah kumpulan selepas tabi'in. Maksudnya Nabi SAW kata, kumpulan yang baik ialah tiga kumpulan ini. Kumpulan sahabat, kumpulan tabi'in, dan kumpulan tabi'ut tabi'in. Kumpulan yang ikut tabi'in. Kemudian kata Nabi SAW, summa yaji'u qaumun tabdiru syahadatu ahadihim yaminah. Nabi kata selepas tiga generasi ini, dia mula mai dah satu kumpulan. Iaitu kumpulan yang mendahului kesaksian mereka itu atas sumpah. Nabi kata, generasi keempat dah mula ada masalah.
Kalau dia diminta jadi saksi, dia jadi saksi, lepas tu orang tak percaya kepada saksi dia ni sampai dia kena bersumpah baru orang percaya. Maknanya generasi ni generasi yang mula diragui akan keislaman dan keimanan dan kepercayaan kepada mereka itu. Golongan sahabat ni kalau dia jadi saksi, kalau dia kata orang ni salah, tak ada siapa persoal dah, tak ada siapa petikai dah, orang yang sahabat kata salah tentu salah. Generasi selepas sahabat, generasi tabi'in, mereka ni pun serupa. Kalau mereka jadi saksi, mereka kata ni orang jahat, orang tak tanya banyak dah, orang tak query apa dah, orang terima kata itu orang jahat. Generasi ketiga pun sama. Kalau dia jadi saksi pada satu-satu kes, dia kata apa pun orang pakai. Pasal apa? Tiga-tiga generasi ini adalah generasi yang baik-baik, yang diakui baik mereka oleh Nabi SAW. Generasi keempat, Nabi kata summa yaji'u qaumun tabdiru syahadatu ahadihim yaminah. Dia mai generasi keempat ni generasi yang apabila dia jadi saksi, orang macam tak percaya, maka orang minta dia bersumpah, kata apa dia kata tu betul. Cakap dia saja orang dah tak percaya dah. Dia nak kena perkukuhkan cakap dia dengan sumpah. Dia kata demi Allah memang betul depa ni, baru orang pakai cakap dia. Nabi kata watabdiru yaminuhu syahadatah. Lepas tu dia mai pula satu generasi, dia sumpah awal-awal lagi sebelum jadi saksi. Tak ada apa-apa lagi, dia sendiri rasa orang tak percaya kat dia. Awal-awal lagi dia sumpah. Dia kata demi Allah saya cakap ni betul. Orang tak suruh sumpah pun dia sendiri sumpah. Pasal apa? Pasal dia sendiri rasa orang tak percaya kat dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud hadis ni ialah Nabi nak bagi tahu manusia ni daripada satu generasi ke satu generasi ke satu generasi dia makin duk karut. Tuan-tuan boleh bayangkan kita ni hidup selepas 1400 tahun dah Nabi tak ada. Macam mana punya karut kita hari ni. Sehingga kan dia akan mai pula satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi cerita akan sampai satu zaman esok ni menjelang kiamat, sampai nak cari satu orang yang amanah tak ada. Dia akan mai satu zaman esok ni, zaman tu sampai nak cari seorang yang kita boleh percaya tak ada. Sehingga kan Nabi kata pada waktu itu kamu pergi masjid, kamu nak cari satu orang yang khusyuk dalam semayang, sudah tidak ada lagi. Getting worse, dia kata. Keadaan jadi makin worse, keadaan sudah jadi sangat teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Generasi sahabat Nabi adalah generasi yang sangat hebat. Maka itu sebab Nabi SAW dia sangat jaga golongan sahabat ni. Nabi sangat jaga. Nabi sangat kecil hati kalau sekiranya ada orang menghina sahabat. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia kunna ma'an Nabi SAW sittata nafar. فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من خزيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Kata dia satu hari kami ada lebih kurang 6 orang bersama-sama dengan Nabi SAW pergi berjumpa dengan sekumpulan orang-orang musyrikin. Nabi dengan 6 orang sahabat
pergi jumpa orang kafir musyrikin kerana nak berdakwah, nak ajak mereka masuk Islam, nak ajak mereka supaya ikut Islam. Bila sampai aja di depan musyrikin ni, mereka kata dekat Nabi, mereka kata utrud haula la yajtari'una alaina. Orang kafir musyrikin ni kata kepada Nabi SAW, mereka kata, wahai Muhammad, utrud haula, halau ni, mereka ni semua halau, kami tak mau jumpa mereka, kami nak jumpa hang seorang aja. Nabi pi dengan 6 orang sahabat. Bila sampai di depan kafir musyrikin ni, mereka hanya nak jumpa Nabi aja. 6 orang sahabat Nabi ni mereka pandang hina, mereka tak mau jumpa. Mereka kata dekat Nabi, utrud haula, hang halau ni, 6 orang ni halau, kami tak mau tengok mereka ni. La yajtari'una alaina, kami tak mau ni, mereka ni semua esok main nak tunjuk besar kepala dekat kami, kami tak mau. Tuan-tuan, orang kafir musyrikin terdiri daripada, pada masa tu, terdiri daripada orang-orang kaya, pembesar Quraisy di Mekah. Mereka tak mau jumpa sebarang orang, tak mau jumpa. Mereka hanya nak jumpa orang yang mereka nak jumpa. Hak mereka tak mau jumpa, tolong jangan duk main rapat dengan mereka. Mereka sombong, mereka bongkak, mereka takabur, mereka angkuh. Ini kafir musyrikin zaman tu. Bila Nabi pi bawa 6 orang sahabat, bila sampai aja mereka kata, kami nak jumpa hang seorang saja, hak 6 ni tolong halau, kami tak mau tengok mereka. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa kuntu ana, dia kata yang 6 orang tu seorangnya aku. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kuntu ana, seorangnya aku, dia kata. Wa ibnu Mas'ud, seorangnya Abdullah bin Mas'ud. Wa rajulun min Huzail, seorangnya satu orang laki-laki daripada suku Huzail. Wa Bilal, seorang lagi Bilal, dia kata. Wa rajulani lastu usammihima, dan 2 orang lagi sahabat yang tak disebutkan nama. Dia kata kami 6 orang ikut Nabi. 6 ni kena halau, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang hebat tu, termasuk Bilal yang sangat disayangi oleh Nabi ni dan sebagainya, semua sekali kena halau. Kata dia, fa waqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam terasa tunggu bila orang halau sahabat dia. Nabi sendiri cukup sayang dekat sahabat dia. Tiba-tiba orang halau sahabat dia yang dia sayang. Tuan-tuan, kita kalau kita sayang satu orang, orang pergi buat lebih kurang kat orang kita sayang, kita pun nak capang telinga juga. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita lah ni ada orang tak mau balik rumah mak dia. Semata-mata kerana mak dia marah anak dia, marah cucu. Maka pak dengan mak tumpang rasa hati, tak mau balik rumah. Mak dengan pak ni sayang sangat ke anak ni. Balik rumah Tok Wan. Balik-balik Tok Wan sudah jerkah cucu, jerkah anak dia. Kerana Tok Wan jerkah anak dia, dia tak mau balik rumah dia. Rumah mak dia tak mau balik. Pasal apa? Pasal Tok Wan sudah jerkah anak yang dia sayang. Tu nak cerita kata kecil hati. Orang hak kita sayang, bila kena macam tu, kita kecil hati kat orang yang buat keadaan. Nabi SAW sangat sayang sahabat-sahabat dia. Tiba-tiba satu hari, musyrikin sudah jerkah, sudah kata macam tu, sudah hina sahabat dia. Utrud haula, halau ni mereka ni semua, kami tak mau tengok. Nabi sangat terasa hati. Fahaddatha nafsah, maka terusik hati Nabi. Nabi jadi tawak hati, Nabi jadi tak suka kat mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka ni sudah menghina sahabat yang Nabi sayang. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun satu ayat 52 daripada surah Al-An'am. Firman Allah, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Sadaqallahul azim. Tuhan turun satu ayat, maksud dia, janganlah kamu halau orang-orang yang menyeru manusia kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Tuhan turun satu ayat dekat Nabi, suruh Nabi baca depan kafir musyrikin ni. Walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia tidak beriman dengan Allah dan Rasul, tapi dia orang Arab, dia boleh faham Quran ni. Allah turun satu ayat, Nabi baca, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan hampa cuba nak halau orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, ke jalan Rasul pagi dan petang. Yuriduna wajhah, depa tak ada nak benda lain, yang depa nak keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pasal hampa nak pi halau orang baik macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sangat sayang kepada sahabat-sahabat dia sampai Nabi tak boleh dengar orang hina sahabat dia. Kalau sahabat Nabi pun tak boleh hina, Nabi marah. Tuan-tuan boleh bayang kita hina Nabi SAW, macam mana Allah nanti marah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, akhbaratni Ummu Mubashir annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul 'inda Hafsah, la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarati ahad allazina bay'u tahtaha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia menceritakan, kata dia telah menceritakan kepada aku Ummu Mubashir, satu orang sahabat Nabi, satu orang perempuan, cerita dekat dia. Kata Ummu Mubashir, Nabi SAW bersabda pada masa tu Nabi ada di sebelah Hafsah, isteri dia. Nabi kata, la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah. Nabi kata orang-orang sahabat-sahabat aku yang terlibat di dalam bai'atul ridwan, perjanjian yang dibuat di bawah sebatang pokok. Bai'ah ridwan, satu perjanjian antara Nabi dengan sekumpulan sahabat. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, orang yang terlibat di dalam bai'ah ridwan di bawah pokok ini, depa ni insya-Allah tidak akan masuk neraka. Nabi kata, yakni allazina bay'u tahtaha, iaitu mereka yang berjanji taat setia dengan Nabi di bawah pokok di dalam perjanjian ar-ridwan itu. Berapa banyak ada hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan Nabi SAW sangat sayang kepada sahabat-sahabat dia, dan Nabi SAW menjanjikan serba macam kebaikan kepada sahabat-sahabat dia. Sekalinya Nabi SAW sewaktu berlaku Perang Khandaq. Perang Khandaq, tuan-tuan. Perang Khandaq ini berlaku, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, dia bagi cadangan dekat Nabi. Oleh kerana musuh nak serang kita, dia kata kita jangan tunggu di Madinah, bertahan di Madinah. Kerana kalau kita tunggu di Madinah, musuh serang, ramai yang akan terlibat dan ramai yang akan mati. Orang perempuan, budak-budak juga akan mati. Kita keluar daripada Madinah, kita buat parit keliling Madinah. Khandaq itu makna dia parit. Kita pergi buat parit. Jadi musuh serang kita, musuh akan jatuh dalam parit yang kita korek ni. Sebahagian aja yang akan boleh merangkak naik, maka kita kena lawan dengan setengah aja daripada musuh. Setengah lagi dah jatuh dalam parit yang dibubuh api. Nabi SAW semasa sahabat-sahabat duk korek parit ni, semasa sahabat duk korek Khandaq di keliling Madinah ni, masa duk korek parit tu, Nabi SAW pergi tengok sahabat duk buat kerja korek parit ni, Nabi korek sama. Di dalam hadis riwayat daripada Sahal radhiyallahu anhu, kata dia, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahqirul khandaq. Nabi mai waktu tu kami tengah duk korek parit. Nabi mai ke kami. Wa nanqulut turab ala sadina. Waktu tu kami ni korek pun korek, dah korek hangkut pula pasir atas belakang pi tambun buat kubu pula tang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Allahumma la 'aisha illa al akhirah. Nabi kata, ya Allah, tidak ada hidup melainkan sebenar-benar hidup itu ialah hidup akhirat itu. Nabi bila pergi tengok dengan mata dia sahabat-sahabat dia buat kerja ni bukan kerana nak jack Nabi, buat kerja ni bukan kerana nak boleh duit, buat kerja ni kerana Allah.
kerana sayang kepada Islam. Pergi buat kerja, pergi duk korek parit tengah padang pasir panas terik ni, pergi duk buat kerja tu semata-mata kerana sayang kepada Islam, kerana mengharapkan keredaan Allah. Nabi bila tengok yang tu, Nabi jatuh air mata, mengenangkan sahabat-sahabat ni mengharapkan keredaan Allah. Nabi kata, Allahumma la 'isha illa 'ishal akhirah. Nabi kata, ya Allah, tidak ada hidup sebenar-benar hidup itu ialah hidup akhirat esok. Dunia ni bohong aja. Terus Nabi doa, Nabi kata faghfir lil muhajirin wal ansar. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah ampunkan dosa al-muhajirin dan juga golongan ansar. Hadis-hadis ni semua menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW sangat sayang kepada sahabat. Pasal apa? Pasal sahabat adalah generasi yang tumpah darah kerana nak bawa Islam kepada kita hari ini. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni ada macam-macam. Sebahagian daripada sahabat ni ialah sahabat golongan pertama. Ulama buat senarai sahabat ni. Sahabat kategori pertama adalah sahabat yang masuk Islam di Mekah pada zaman awal-awal Nabi bawa Islam. Di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan beberapa orang sahabat lain. Bayangkan zaman tu tuan-tuan, Nabi seorang aja. Seorang dia aja bawa Islam, balik-balik ke rumah, orang yang mula ikut dia ialah Khadijah, isteri dia. Dua orang nak bawa Islam. Masa tu tak teringat dalam fikiran siapa pun, tak teringat satu risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, satu orang manusia yang diikut mula-mula sekali oleh isteri dia. Dua orang ni nak bawa satu agama yang sampai hari ni bilion orang ikut. Tak masuk akal. Satu agama yang mula dengan seorang, kemudian bini dia ikut, dua orang nak bawa Islam, nak boleh jadi ramai sampai bilion orang hari ni tak masuk akal. Kita boleh bayangkan bagaimana getirnya perjuangan Nabi masa tu dalam keadaan buat kerja seorang. Contoh kalau kita buat pengumuman ni, minta tolong kepada semua anak karya, hari Sabtu ni kita buat gotong royong di masjid. Kita start gotong royong pukul 8. Main-main tengok seorang dia aja, siapa pun tak main. Nak buat apa seorang dia? Pegang cangkui tak kena, pegang penyakang tak kena, pergi pegang batu nisan tak kena, naik turun masjid dengan dia balik. Tak lepi, dengan seorang ni tak lepi. Dia lemah semangat, dia patah semangat, dia tak ada semangat. Dengan seorang ni tak lepi. Tapi Nabi SAW bawa Islam, dia seorang. Berbekalkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bawa Islam hak dia terima mula-mula ayat turun di Gua Hira ni, dia bawa ayat tu dengan penuh keyakinan. Isteri dia ikut, kemudian diikuti oleh orang-orang yang terdekat dengan dia, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Orang-orang ni ikut kemudiannya. Depa ni semua masuk Islam masa awal-awal, pada zaman bidayah Islam, pada zaman awal Islam depa sudah ikut. Kemudian ada sahabat yang masuk, dia kata ashab darun nadwah, dia panggil sahabat yang terdiri daripada orang-orang yang duduk di darun nadwah. Darun nadwah ni parlimen orang Quraisy masa tu. Orang Quraisy yang duk hantam Nabi, duk lawan Nabi, duk buat macam-macam dekat Nabi ni, depa punya tempat berimpun depa ialah darun nadwah. Situ tempat berimpun depa. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, Sayyidina Umar bawa Nabi pergi dekat kelab dia. Dulu dia presiden kelab tu. Bila dia masuk Islam, dia ajak Nabi. Dia kata, Muhammad ikut aku, pergi ke kelab aku. Sana macam-macam punya kepala masam. Lebih masam daripada asamko duduk ada sana. Jom kita pergi. Sayyidina Umar escort Nabi. Bila sampai di Darun Nadwah, dia tolong cakap dekat geng-geng dia ni. Semua pakat takut ke dia. Dia tolong cakap dekat mereka. Dia kata, aku sudah masuk Islam, ini Muhammad. Dia membawa agama yang benar. Hampa dengar cakap dia. Sebahagian daripada orang yang ada di Darun Nadwah itu, bai'ah depan Nabi. Mengaku taat setia masuk Islam depan Nabi. Ini golongan kedua. Ini golongan kedua. Ada sahabat ialah mereka yang mula-mula ikut hijrah ke Habsyah. Ada juga mereka yang bai'ah Nabi SAW, janji setia dengan Nabi semasa bai'atul Aqabah.
Dia jadi 2 kali, bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua, ikut Nabi. Ini juga sahabat yang awal-awal masuk Islam. Ada mereka yang masa berlaku perang Badar, masa tu kemudiannya masuk Islam. Ada mereka yang masuk Islam semasa bai'atul Ridwan, yang Nabi sebut dalam hadis tadi, siapa yang bersumpah setia dengan dia di bawah pokok dalam bai'ah Ridwan, mereka ni insya-Allah akan masuk syurga. Mereka tidak akan masuk neraka. Ini juga golongan sahabat yang terutama. Dan juga sahabat-sahabat yang masuk Islam sewaktu Fathu Makkah. Bila Nabi dah pergi Madinah, Nabi patah balik mai ke Mekah. Hari Nabi balik ke Mekah tu dia panggil hari Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Hari tu ada sebahagian lagi sahabat masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat yang mula sekali daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali sampailah kepada yang kendian ni, di sisi Allah Subhanahu wa taala tak sama. Dalam Quran dalam ayat 10 surah Al-Hadid Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut, Tuhan kata tidak sama di antara mereka yang berjuang dan belanja harta sebelum pembukaan kota Mekah dengan mereka yang berjuang dan belanja harta selepas pembukaan kota Mekah. Tak sama. Tuhan kata mana boleh sama. Orang yang awal-awal sama-sama dengan Nabi, zaman tak ada siapa ikut Nabi, dia dah sama dengan Nabi, dengan orang yang ikut Nabi waktu dah ramai dah ikut Nabi. Tak sama. Orang hak mula tu lebih teruk lagi berjuang untuk nak bawa Islam berbanding dengan hak masuk Islam zaman dah ramai dah. Ulaika a'zamu darajah. Allah kata orang yang masuk Islam awal-awal, mereka ini lebih besar kedudukan di sisi Allah. Walaupun begitu, wa kullan wa'adallahul husna. Walaupun begitu, yang kata sahabat Nabi ini semua mereka dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan. Walaupun sama-sama dia tu tak sama di sisi Allah, ada yang lebih utama, ada yang kurang utama, tapi nama kata sahabat wa'adallahul husna. Allah janji kebaikan dekat mereka. Sahabat Nabi kok mana pun Allah janji kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala, apa yang hampa buat Allah Maha mengetahui. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Daripada hadis-hadis dan ayat Quran yang kita baca dapat kita faham bahawa generasi sahabat adalah generasi yang paling utama. Itu sebab Nabi kata ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat aku macam bintang, Nabi kata. Pasal apa? Orang Arab dulu musafir tengah padang pasir. Bila sesat, dia kena tengok bintang. Daripada bintang yang ada di langit tu dia boleh tahu arah utara, selatan, timur, barat. Maka Nabi kata sahabat aku macam bintang di langit. Kalau hampa nak sesat, hampa boleh berpandukan kepada sahabat Nabi. Jadi tuan-tuan, daripada hadis dan ayat Quran yang kita baca ni dapat kita faham bahawa kita tak boleh menghina sahabat Nabi. Tak boleh. Bahkan sahabat-sahabat Nabi mestilah dijadikan golongan yang menjadi contoh dan ikutan kita semua. Yang kedua, kalau sahabat Nabi kita kena buat dia sebagai ikutan kita, apatah lagi Nabi SAW. Itu ikutan utama kita. Jadi sebagai orang Islam, ini dua benda jangan lupa. Allah dan Rasul SAW adalah penentu kepada perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Jilid 16. Muka surat 233. Muka surat 233. Kita masih lagi berada di bawah tajuk Al-Wasiyatu fil Wa'zi, iaitu memberi wasiat ataupun tulis surat dengan bertujuan untuk bagi nasihat. Bulan lepas kita dah tengok bagaimana Aisyah radhiyallahu anha tulis surat kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah, menasihatkan Muawiyah supaya
man iltamasa ridallah bi sukhtin nas kafahullah ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sukhtillah wakalahullahu ilan nas. Kemudian dia kata wassalamu alaih. Itu saja surat yang dia tulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidatina Aisyah kata, siapa yang menuntut keredaan Allah walaupun manusia marah dekat dia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara dia. Kita pegang apa yang Tuhan suruh. Manusia marah kita, manusia kata macam-macam kat kita, mereka kata kita gelong, mereka kata kita sesat, mereka kata kita ni anti-establishment, mereka kata kita ni golongan kolot. Dia kata apa pun tak apa, janji kita stick berpegang dengan ajaran Allah. Manusia marah kita kerana kita ikut perintah Allah, tak apa. Aisyah kata Nabi ada sebut macam tu. Dan wa man iltamasa ridwan nas bi sukhtillah, dan barang siapa yang mencari keredaan manusia walaupun Tuhan marah, dia tak kisah, janji manusia kata dia bagus. Dia ikut kehendak manusia walaupun kehendak manusia tu terang-terang salah. Dia tahu memang benda ni kalau buat berdosa, tapi oleh kerana manusia suka, dia buat. Allah marah pun tak apa. Maka orang yang macam ni, wakalahullahu ilan nas, Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasakan dia dengan manusia itu sendiri. Itu saja yang dia tulis. Dan kita dah baca dah pada bulan lepas beberapa huraian dia. Malam ni muka surat 233. Tuan-tuan tengok perenggan 2 dari bawah. Itu kita dah baca dah, kita ulang balik sikit lagi. Maka ada pun segala hadisnya, iaitu tak kala disifatkan Nabi SAW akan raja-raja yang zalim. Lalu bersabda Nabi, maka siapa-siapa melawan raja-raja tu, nescaya lepas dia daripada nama munafik, dan daripada nama penipu, dan daripada nama pengecek. Kalau sekiranya raja ataupun pemerintah tu zalim, kita jauh diri daripada mereka ni. Kita jauh diri itu bermakna kita selamat. Selamat daripada dianggap munafik. Selamat daripada dianggap kita penipu. Dan selamat daripada dianggap kita ni suka bodek. Kita tahu dia satu pemerintah, satu kerajaan, satu raja, satu sultan yang zalim, yang kejam. Langgar perintah Allah, buat benda maksiat, derhaka Allah dan sebagainya. Kita selamatkan diri kita. Kita tak usah pergi himpit dia, tak usah pergi tunjuk muka dekat dia, tak usah pergi buat hemoi kat dia. Kita bawa diri kita jauh daripada dia, kita selamat. Dia kata. Dan supaya jauh diri daripada mereka itu, daripada pemerintah yang zalim itu, kerana tiada suka akan jalannya, kita jauh daripada dia, pasal kita tak suka style dia. Dia style karaoke, dia style konsert, dia style pesta, dia style seronok, dia style mau maksiat, dia style minum arak dan sebagainya. Kita tak suka style tu, maka kita jauh diri daripada dia. Nescaya sejahtera ia daripada seksa Tuhan dengan sebab meninggalkan maksiat itu. Kita selamat pasal kita tak suka style dia yang berdosa itu. Kita bawa diri daripada pergi dekat dengan dia pasal kita tahu dia punya style tak sama dengan kita punya style. Kita punya style masjid, dia punya style naik kelas. Oh, kita tak boleh join. Maka kita bawa diri kita jauh daripada dia. Sejahtera agama kita. Begitu. Dia kata, ataupun hampir sejahtera ia daripada seksa Tuhan. Dan siapa termasuk di dalam racik dan di dalam jaring dunia mereka yang zalim itu, maka ialah orang yang masuk di dalam bilangan mereka itu. Maka binasa ia. Kalau kita pergi terlibat dengan dia, dia duk minum arak, kita kena pergi duk tungkat dagu, tunggu dia minum arak, walaupun kita tak minum. Jahanam kita. Kerana nak ambil hati dia, kerana nak jaga dia, kerana nak bodek dia, kita pergi tunggu juga. Walaupun kita tak minum, tapi duk kena tunggu dia minum arak. Maka binasa kita. Dia kata. Lagi baik jangan pergi dekat. Kalau dah tahu dia punya style macam tu, jangan pergi dekat dengan dia. Maka sebab pun orang yang menjauh diri daripada mereka itu, maka hampir sejahtera daripada seksa Tuhan itu, kerana orang yang menjauhkan diri itu sejahtera daripada dosa. Bila kita lari jauh daripada orang hak jenis karut ni, kita terlepas daripada dosa. Tetapi tiada sejahtera daripada azab Allah, bala dalam dunia, jika Tuhan turunkan bala ke atas mereka itu, kerana dia umumkan Tuhan bala mengenai sekalian orang yang baik dan orang jahat. Kita tak berdosa, tapi kita belum selamat daripada bala Tuhan.
Dia jenis kaki minum arak, dia jenis kaki night club, dia jenis kaki karaoke, dia jenis kaki perempuan, dia jenis buat benda-benda dosa, benda-benda maksiat, benda yang Tuhan marah. Kita cuma jauh diri daripada dia. Kita jauh diri, kita selamat daripada dosa. Tapi dia duk minum juga, dia duk berzina juga, dia duk buat juga. Kerana kita duk biar dia duk buat benda tu, bala Tuhan turun. Bala Tuhan bila turun, bukan kena dia aja, kena dengan kita hak lari ni sekali. Pasal apa? Pasal sifat bala Tuhan bila turun, dia hantam semua sekali. Begitu. Kerana mengapa tiada melawan dengan baik-baik dan lemah lembut dan bagus. Dia kata pasal apa kita tak pergi nasihat dia. Bala turun juga. Pasal apa? Pasal kita langsung tak buat usaha nahi mungkar. Tak buat. Nahi mungkar ni tuan-tuan bukan nanti mesti contoh maki hamun dia tak. Dia bercakap elok-elok ke dia. Allah Subhanahu wa taala pernah perintah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah kata izhaba ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa dan Firaun, izhaba dalam Quran. Izhaba dia ada alif. Alif tu musanna, menunjukkan dua orang. Izhaba ila fir'aun. Wahai Musa dengan Harun, hampa dua-dua pergi jumpa Firaun. Innahu tagha. Kerana Firaun ni melampau. Faqula lahu qawlan layyinan. Dicakap dekat Firaun ini cakap yang lemah lembut. Cakap elok-elok. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Firaun bila dia duk buat zalim, buat jahat dan sebagainya, ada orang mai bercakap elok-elok. Mai bercakap bukan nak cabar dia, tapi kesian dekat dia, nak selamatkan dia. La'allahu yatazakkar. Mudah-mudahan Firaun teringat juga dekat Tuhan. Aw yakhsha. Ataupun lebih baik lagi Firaun jadi takut pada Tuhan. Itu cara dakwah. Bila kita tengok satu orang teruk dan sebagainya, kita pergi dekat dia, nasihat. Cakap elok-elok kat dia. Mudah-mudahan. Manalah nak beritahu, cakap kita tu, buk kata. Jadi sebab Allah capai hidayah dekat dia. Berbanding dengan siapa pun tak pergi cakap dekat dia, siapa pun tak pergi bagi tahu apa dekat dia, maka dia tenggelam di dalam kekufuran dan maksiat kepada Allah. Kalau kita boleh pergi, boleh cakap elok-elok kat dia, dia tak marah kat kita. Dia dengar, dia rasa dalam hati dia, dia ni betul-betul nak main nasihat aku, dia sayang dekat aku. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan tindakan kita pergi cakap elok-elok kat dia tu boleh menyebabkan dia ingat akan kesilapan dia dan dia takut kepada Allah. Kerana telah sabda Nabi SAW dalam masalah dalam juzuk yang ke-15 Bahrul Mazi ni. Dia kata lihat di sana. Dia kata nak tengok huraian panjang ada juzuk 15. Dibaca dia kata. Dan beberapa hadis yang lain yang tersebut di dalam Ihya. Dan ada beberapa banyak asar. Asar maksudnya riwayat para sahabat Nabi. Menjadi dalil atas yang tersebut itu ada di dalam Ihya juga. Maka hadis-hadis dan asar itu menunjukkan atas bercampur gaul dengan pemerintah itu ada beberapa bala dan beberapa banyak kebinasaan. Dia kata tengok di dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali, dia ada tulis sana. Kita hidup bercampur dengan orang-orang yang macam ni, tak banyak sikit dia ada masalah. Dia kata. Dia nanti terang lagi. Tetapi boleh kita terangkan satu persatu akan sebagai keterangan cara fiqh. Dia kata dia akan terang secara ringkas. Yang boleh membezakan antara yang ditegah daripada yang dikeji dan yang tiada dikeji. Maka kami kata pergi masuk kepada sultan dan pemerintah negeri itu mendedahkan diri bagi derhaka Allah. Dia kata. Kalau kita ni jenis suka duk pergi himpit orang-orang yang macam ni lah. Orang yang zalim, yang kejam, yang ahli maksiat, yang derhaka ni. Kalau kita suka duk pergi himpit mereka, dia kata kok mana pun dia ada benda yang nak jadi Tuhan marah kita. Dan menyalahi suruhnya, dia akan jadi masalah. Kita dengan Tuhan akan jadi masalah. Ada kalanya dengan fi'ilnya. Ataupun dengan diamnya, ataupun dengan cakapnya. Tak kena. Kita pergi rumah orang-orang macam ni, kadang-kadang perbuatan kita jadi berdosa. Kadang-kadang kita diam pun jadi berdosa. Kadang-kadang kita bercakap pun jadi berdosa. Jadi tengok, macam mana boleh jadi lagu ni. Maka tiada lepas daripada sekalian yang tersebut itu. Kerana orang yang masuk kepada pemerintah, tiada sunyi ia pada waktu masuknya, bahawa memperbuat dia akan sesuatu.
Dia pergi masuk rumah orang macam ni. Rumah pemerintah zalim. Rumah orang ahli maksiat. Rumah orang kaya tetapi ahli maksiat. Banyak buat dosa dan sebagainya. Bila dia pergi masuk rumah orang ni, akan ada perbuatan dia yang menjadi dosa dekat dia. Ataupun diam ia daripada sesuatu. Dia masuk pergi rumah kawan tu, dia tengok ada benda tak betul dalam rumah kawan tu. Tak tegur. Tak tegur tu, diam tu pun jadi berdosa. Ataupun berkata ia atas sesuatu. Ataupun dia pergi bercakap. Bercakap pun jadi dosa. Contohnya apa? Dia pergi puji pula. Dia pergi rumah kawan tu, dia tengok kawan tu dengan gelang mah, dengan rantai mah, orang lelaki-lelaki. Orang Islam lelaki-lelaki tak boleh pakai rantai mah, gelang mah. Dia bila tengok macam tu, dia pergi tegur. Dia takut saya kena apa-apa kat dia. Dia tak tegur. Dia takut jadi dosa. Kawan tu pula pergi tanya dia pula, okey ke saya punya rantai mah ni? Tanya dia. Dia pula pergi kata apa? Oh, dia kata memang sesuai dengan hang, berdosa. Pergi jadi berdosa. Dia pergi tegur. Dia kata memang sesuai dengan hang, jadi berdosa. Ataupun beriktikad pada dirinya akan sesuatu pun boleh jadi dosa. Ataupun dengan perbuatan itu, maka iaitu, dia nak bawa contoh. Iaitu masuk dia ke atas pemerintah itu. Pada ghalib ahwal pemerintah itu adalah masuk ke rumah yang kena rampas daripada tuan. Oh, dia kata kalau pemerintah yang kejam, yang zalim, dia rampas tanah orang. Dia rampas tanah orang, dia buat istana dia. Maka tanah tempat istana dia tu, itu tanah yang dia rampas hak rakyat punya. Kita pergi masuk di dalam istana yang didirikan di atas tanah yang dirampas ni, berdosa kita ni. Begitu. Maka masuk ke dalam rumah kena rampas itu dengan tiada izin tuannya, maka haram dia kata. Tuan dia bukan kawan tu, bukan tuan istana tu. Tuan hak sebenar tu, hak kena rampas lu ni. Kita pergi masuk tu, kita tak dapat izin tuan sebenar. Kita masuk tanpa izin, berdosa. Dia kata. Ini, kalau sekiranya dia orang zalim, orang kejam, orang kata dulu beraja di mata, bersultan di hati. Tanah orang tanah dia, bini orang bini dia, anak orang pun bini dia. Bukan anak orang anak dia, anak orang bini dia juga. Semua hak dia. Apa dia mau, semua dia nak. Tak bagi, jaga kawan hak tak bagi tu. Membujuk lalu melentang patah. Dia jenis macam tu. Dia mau apa, dia mesti dapat. Kalau jenis macam ni, dia dah rampai hak orang semua, dia pergi buat istana dia di situ, kita pergi ke istana dia. Kita kata istana dia. Syarak tidak mengiktiraf itu hak dia. Syarak masih kata hak tuan asal punya juga. Kita masuk tu walaupun dia izin, tapi tuan asal tak izin. Kita masuk tu berdosa. Dia kata. Maka jika difardu, ditakdirkan keadaan zalim itu pada tempat yang bukan kena rampas, katalah ni, raja yang zalim, pemerintah yang zalim, yang kejam ni, katalah dia ni buat rumah bukan atas tanah rampas. Dia beli elok tanah tu. Seperti di bumi yang tiada siapa miliknya. Misalnya tanah tu tak ada siapa-siapa, dia pergi pegang ambil, dia buat istana dia. Maka ini boleh tilik. Jika adalah masuk kepada pemerintah itu di bawah kemah, ataupun di bawah teduhan, dan daripadanya hartanya, maka itu haram juga. Dia kata haram juga. Pasal apa? Pasal kalau kita masuk tu bawah rumah, bawah istana, bawah bangunan, bawah kemah, kerana ghalib, kerana biasanya harta sultan, pemerintah yang zalim itu adalah haram. Dia kata kerana kebiasaan orang zalim ni, harta dia pun harta yang dapat dengan cara tak adil. Dia pergi ugut orang, dia pergi takutkan orang, dia pergi buat macam-macam ke orang, orang takut ke dia, orang bagi duit ke dia, orang takut ke dia, orang bagi apa-apa ke dia, duit yang dia dapat tu duit haram. Duit haram tu dia pergi buat rumah dia, kita pergi masuk, berdosa juga kita ni. Cerita dia kata roswat, dengan depan ni roswat. Maka masuk ke dalamnya tidak harus kerana mengambil faedah dengan haram dan berteduh dengan dia. Tak boleh. Kita masuk dalam rumah yang didirikan dengan duit haram tu, kita masuk tu pun tak boleh. Dia kata. Begitu. Dan jika difardu dan ditakdirkan yang demikian itu halal, katalah rumah tu, istana dia buat tu semua, duit dia kerja dan sebagainya, duit halal. Maka tiada derhaka orang yang masuk itu dengan memasuknya. Barulah kita masuk tu tak jadi berdosa. Pasal semua duit halal yang dia buat tu. Daripada sekira-kira masuk jua. Dan tiada dengan kata Assalamualaikum. Syaratnya pula masuk tak usah kata Assalamualaikum pula lah. Dia kata. Ini pendapat ulama. Begitu.
Tetapi jika sujud atau rokok pada tempat masuk kepada pemerintah itu, seperti menyembah-nyembah orang ajam akan raja, ataupun berdiri kerana memberi selamat dan memberi hormat ta'zim kepada dia, nescaya adalah ia dikeji kerana hormat bagi orang yang zalim itu tak boleh. Hormat orang zalim tak boleh. Tuan-tuan, ada hadis sahih yang melarang kita panggil tuan dekat orang yang ahli maksiat. Tak boleh panggil tuan. Kalau kita tahu dia ahli maksiat, kita tak boleh panggil tuan dekat dia. Pasal apa? Pasal panggilan ni adalah doa. Dia kata dalam syarah hadis tu. Panggilan ni adalah doa. Kalau kita duduk panggil dia tuan-tuan, kita duduk doa dia, satu hari dia jadi tuan sungguh, sedangkan dia orang yang zalim, habis lingkup semua. Dilarang oleh Nabi SAW. Maka merendahkan diri bagi orang yang zalim itu maksiat. Dia kata, orang jahat, orang zalim, orang ni, kita duduk merendah diri kat dia, berdosa kita ni. Begitu. Bahkan siapa merendah diri pada orang kaya, padahal ia tidak zalim, hanya merendah diri kerana kayanya, nescaya kurang 2/3 daripada agamanya. Kalau orang kaya saja, kita hormat dia, kita respect dia pasal kaya dia. Kita hormat kerana kaya dia tu, agama kita surut 2/3. Islam tak mau. Islam dia suruh kita hormat orang kerana takwa. Islam ajak kita suruh kita hormat orang kerana takwa orang tu. Quran jelas kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Orang yang mulia, orang ni kamu kena hormat. Orang yang mulia ialah orang yang takwa. Maknanya orang yang bertakwa kamu kena hormat. Kalau kamu pergi hormat dia kerana dia kaya hormat dia, dia kata hilang 2/3 agama. Maksudnya apa? Terjejas keimanan kita. Begitu. Maka apatah lagi jikalau merendah diri bagi orang yang zalim, maka tiada harus ia. Kita tahu dia zalim. Merendah diri tidak harus, melainkan masuk dengan memberi salam. Maka ada pun mengucup tangan, cium tangan, dan tunduk diri semacam rokok dan menghormatkannya. Atau mengucup tempat duduk dia, ataupun mengucup tepi kainnya, maka ataupun ambil tanah perui atas kepala di hadapannya. Kita duk tengok dia duk buat benda-benda dosa maksiat depan mata, bukan orang cerita. Kita sendiri tengok banyak kali dah minum arak, mabuk, tunggil langgang. Kita jumpa dia, picum tangan dia, dia kata itu maksiat, berdosa. Tak bolehlah kita menyumbang kepada dia megah dengan maksiat dia. Dia minum arak, dia mabuk, dia buat benda dosa macam-macam, orang duk main tunjuk hormat, duk cium tangan dia. Dia tak rasa dia buat tu salah, pasal orang hormat dia. Maka Islam tak mau kita menyuburkan lagi maksiat yang ada pada diri dia. Macam tu sekali. Melainkan pada waktu takut dianiaya daripadanya atas dirinya dan anak isterinya atau hartanya. Melainkan kalau sekiranya dia ni yang zalim, yang ahli maksiat ni, dia jenis dia buat naya ke orang. Siapa tunjuk tak hormat kat dia, orang tu nanti kena dengan dia. Kalau dia sampai peringkat nak mengancam orang macam tu, kita berpura-pura hormat dekat dia, tidak salah. Bukan dengan hati kita nak pergi sanjung dia tak. Tapi kita dipaksa untuk sanjung. Kalau tak buat, kena. Maka dalam keadaan yang macam tu, dia kata tidak mengapa. Begitu. Adapun jikalau diperbuat yang tersebut itu bagi imam yang adil pada rakyatnya. Kalau sekiranya pemerintah tu pemerintah yang adil, yang warak, yang alim, yang bagus. Kita jumpa dia, kita tunduk hormat, kita cium tangan dia, itu tidak salah. Dia kata. Ataupun bagi orang alim yang memberi manfaat ilmunya, tok-tok guru yang bagus-bagus, kita tengok, kita yakini akan keikhlasan dia, kita tunjuk hormat, tidak salah. Ataupun bagi orang yang patut diperbuat demikian itu dengan sebab pekerjaan Islamnya, ataupun satu orang yang kita rasa, hati kita rasa cukup respect dekat dia. Pasal apa? Pasal Islam dia. Bukan pasal harta dia, bukan pasal pangkat dia, bukan pasal kedudukan dia, bukan pasal yang ni semua. Tapi kerana Islam dia.
Kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi mana-mana masjid, mana keluar daripada tempat kita ke apa, kita singgah semayang, tengok ada satu orang tua, tengok muka putih, bersih, jernih, dengan janggut putih dia, nampak ayak muka dia, kita tak tahu nak cerita, hati ni berasa baguslah dia ni. Kita duduk tengok dia pun dengan cara semayang dia, ibadat dia, nampak dia pun tak tahu nak abang lah, hati kita betul-betul tertarik, terpikat dengan dia. Habis semayang, pergi dekat dia, salam, cium tangan dia. Tidak jadi kesalahan. Pasal apa? Pasal kita kagum dia kerana Islam dia. Tak jadi kesalahan. Ada hadis tuan-tuan. Sahabat cium tangan Nabi, isteri Nabi cium tangan Nabi, ada hadis. Benda itu tidak menjadi kesalahan. Seperti diperbuat bagi satu orang tua yang saleh di dalam Islam. Dia beritahu dah. Kita jumpa satu orang tua yang kita yakin dia ni orang baik. Kita tahu ini orang baik, akhlaknya baik, agamanya baik, ibadatnya baik. Kita yakin dia orang baik. Kita jumpa, kita nak tunjuk kata kita kagum dengan amalan Islam dia. Kita cium tangan dia, tidak jadi salah. Ataupun ia gurunya, jikalau muda sekalipun. Ataupun ia bapa, ataupun ia ibu, ataupun ia bapa saudaranya, maka tiada mengapa. Hormat orang-orang yang disebutkan ini atas alasan-alasan ini tidak mengapa. Dia kata, begitu. Kita pun tak gamak tuan-tuan nak cium tangan hadap pegang botol arak. Tuan-tuan gamak. Tak lalu kita. Tangan tu duk pegang botol arak, tangan tu kita nak pergi pegang cium. Baik kita pergi cium tangan orang yang duk minum air telaga, air sungai pun tak apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jikalau pemerintah yang zalim itu bagi salam, maka menjawab salamnya itu ada padanya tilik. Kalau hak zalim, ahli maksiat, kejam dan sebagainya ni, jumpa kita dia bagi salam kat kita. Dia kata tengok. Kerana menjawab salam itu wajib, maka tidak sayogia, tidak dijawab dengan sebab zalimnya itu. Jadi kalau dia bagi salam, walaupun kita tahu dia ni karut. Mata kita tengok dia mabuk, arak duk pegang, botol arak duk pegang di tangan, duk mabuk ni, kita jumpa lah 5-6 kali dah. Dia tahu jumpa kita bagi salam kat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena jawab. Pasal apa? Pasal bagi salam ni sunat. Bila jawab sudah jadi wajib. Kena jawab. Maka jikalau sekiranya orang yang masuk kepada pemerintah itu meninggalkan sekalian yang tersebut itu, dan diberinya salam sahaja, nescaya tiada sunyi daripada duduk di atas kursinya dan hamparannya. Maka apabila adalah ghalib hartanya itu harta haram, maka tiada harus duduk atas kursi dan hamparan mereka itu. Kalau kita tahu dia ni jenis zalim, suka rampas, suka sambung, suka ugut, suka minta duit orang dan sebagainya, kita pergi rumah dia, muaci boleh masuk cepat, keluar cepat. Tak usah duduk atas kursi, atas kapet dia. Tak usah. Kira pergi jumpa apa benda kita nak settle dengan dia, settle balik. Maka inilah hal derhaka Allah dengan sebab PL, sebab masuk kepada orang-orang yang zalim di dalam negeri itu. Ini dari segi perbuatan sudah kira salah. Pasal apa? Pasal pi hormat tak kena orang. Adapun derhaka Tuhan dengan sebab diam pada waktu masuk kepada mereka itu ialah tak dapat tidak ia melihat pada waktu masuknya ke dalam majlis raja-raja dan pemerintah negeri yang zalim itu ada cukup dengan hamparan sutera dan bejana mah dan perak. Masuk rumah orang-orang macam ni, jumpa. Hadis sahih, jelas bagi tahu haram guna bejana mah, bejana perak buat minum apa, tak boleh, haram. Haram. Lah orang duk beli set apa M apa? Duk buah dalam lemari-lemari kaca ni. Apa M? Sen N ke apa N ke? Ada nama dia pula. Itu semua buat daripada perak. Kalau kita guna benda tu buat minum air, gelas daripada perak buat minum air, dilarang di dalam hadis yang sahih. Tak boleh. Cawan gelas buat pada emas, cawan gelas buat daripada perak, tak boleh. Agama larang benda-benda macam ni. Tak boleh. Itu dah dia jadi lebih-lebih dah. Tak boleh. Kita pergi masuk rumah orang-orang macam ni, benda ni nanti ada. Kita tengok baju dia pakai pun baju sutera. Sedangkan orang lelaki-lelaki haram pakai sutera. Tengok-tengok pula, Allah pakai rantai emas pula.
Dia jadi masalah. Kita nak tegur, kita takut. Kita tak tegur, kita diam, jadi dosa. Kalau kita tegur, dia tak mau ikut, lepaslah. Masalahnya kita tegur, lagi satu benda nanti kena kat kita. Kita tak tegur, kita nak tanggung dosa. Susah. Jadi susah tak sapi langsung tenang. Tak sapi langsung. Tenang. Begitu. Dan dia kata bila kita masuk pergi rumah orang-orang ni dan sutera-sutera yang dipakai oleh mereka itu dan dipakai oleh kundang-kundangnya yang adalah semuanya itu haram dengan ittifaq ulama. Daripada nas yang terang, ulama semua sepakat mengatakan orang lelaki-lelaki mah dengan sutera tak boleh pakai. Kita pergi majlis orang macam-macam ni, dia tuan majlis tu pun pakai benda yang dilarang oleh agama. Dia punya kundang-kundang dia semua, dia punya orang-orang bodyguard dia, orang-orang keliling dia, semua pun pakai benda yang macam ni. Benda yang agama larang Tuhan tu mereka pakai. Cincin mai. Ramai tak tuan-tuan? Hari ni orang Islam pakai benda-benda macam ni. Bagi dia ini simbol dia orang kaya. Dia nak show off, dia nak orang tahu kata dia kaya. Dekat bini dia saja pakai rantai mai, pakai gelang mai, pakai apa semua mai ni. Dia nak pakai juga. Dia just nak tunjuk kata dia orang kaya. That's why dia boleh pakai barang mai. Kewajipan kita tegur. Lepas kita tegur, dia tak mau turut tu dia punya hal. Dia dengan Tuhan. Tapi kalau kita ambil nak tegur pun tak keluar, susah. Begitu. Maka tiap-tiap orang yang melihat akan maksiat serta didiamkannya, maka ialah orang yang menyengutu membuat maksiat itu. Susah. Benda ni semua sangkut lah ni tuan-tuan. Sangkut. Kita duduk dalam kampung kita. Sebelah rumah kita tengok duduk balik betina. Lagu mana tuan-tuan? Merobok ni dalam hati, dalam perut ni merobok. Tahu merobok? Dia jadi lagu ulat duk makan dalam perut tu. Kita tak tegur, kita duk berasa berdosa. Kita nak tegur, tak lagi jadi gaduh dengan dia. Kita nak pindah, kita bukan orang jenis ada duit boleh duk pindah tang mana ikut suka. Esok pindah pergi tang lain, duk jumpa juga penyakit ni. Depa kata pula pindah 7 kali papa. Depa kata, bukan Nabi kata. Larat ke? Setiap kali jumpa benda tu sebelah rumah, hijrah. Sambil duk bernasib, hijrah itu pengorban. Terkorban sungguhlah kita. Tak tegur, berasa berdosa. Tegur, takut lagi sakit mai kat kita. Senang tahu orang Allah bukan boleh tegur sembarangan. Bukan boleh tegur sembarangan. AJK Masjid, pergi rumah dia pasal apa, banyak kali dah duk tengok, nampak mencurigakan. Satu perempuan duk main masuk apa semua, mencurigakan. Baru pergi duk ketuk pintu, Assalamualaikum, dia buka-buka, dia duk korek cek gigi dengan golok perak. Berabut tak cukup tanah dia buat. Orang lah ni dia buat maksiat, dia megah dengan maksiat dia buat. Dan orang yang nak mencegah maksiat ni takut dengan mudarat yang mungkin kena kat dia. Ada satu orang tua, Allah yarham, meninggal dah dia pun dulu. Orang Penang kita ni, duduk ikut kuliah kita. Dia kata atas bas, dia kata naik bas, dia kata depan mata, dia kata budak-budak muda ni, budak Melayu ni, jantan perempuan, lelaki-lelaki perempuan ni dulu berkapuk cum macam orang putih ni. Dia kata dia orang tua, dah lah dia naik bas, kursi dah semua penuh nak kena berdiri, dah duduk berdiri tu hangat dah satu dah. Satu punya bukan VCD lucah, yang ni terang-terang punya lucah duduk ada depan. Jadi dia kata, duk gagah buat beralih, tengok belah lain, tak mau nak tengok ni, dua orang ni punya wayang duk beralih, tengok kelih pun tak boleh, dia duk tak boleh tegur jugalah. Dia kata ni, cermat sikit kita orang Melayu, orang Islam ni, jangan duk buat, bangkit terus, berdiri. Pakcik peduli apa? Saya bukan bawa anak pakcik. Tu dia. Tak tegur, dia sakit dalam perut. Bila tegur, dia nak sakit satu badan. Ini. Jadi kita ni, kita duk baca agama suruh. Tapi benda ni nak buat bukan senang. Tuan-tuan, nak buat bukan senang.
Bila kita pergi duk buat ni, nak cegah mungkar ni, bila jadi masalah, bukan ada siapa nak sokong kita. Bini kita pun marah kita. Bukan ada siapa nak sokong kita. Yang nak cegah mungkar ni, bukan ada siapa sokong. Bini kita tu marah kita. Dia kata yang pergi duk buat kalut kacau orang buat apa. Dia kata hang tu bukan kuat. Dia kata kita tak kuat. Tak, kita pun bukan nak ajak dia pergi gaduh sekali. Tapi korang-korang pun janganlah kata begitu. Korang-korang pun dia kata apa nak buat dunia akhir zaman. Jadilah. Dah, dia kata yang ayah hang pun pergi duk cari pasal dengan orang. Dia kata 15 tahun dulu tak apalah. Dia kata kita pun ambil IC tengok balik weh. Tua dah aku ni kan. Masalah lah tuan-tuan. Masalah. Tapi agama duk abang kat kita ni lah masalah dia. Diam sudah jadi satu benda tak bagus kat kita. Kalau reda, lagi teruk. Jadi berdosa. Kerana diam itu sebagai menyukakan raja-raja zalim yang memperbuat yang demikian itu. Bila kita diam ni, jadi macam orang hak buat tu rasa betul ya. Dia kata ni Tok Alim ada apa semua pun tak pernah tegur. Kata salah. Dia duk pakai macam-macam punya barang meh lah, apalah semua macam-macam baju buat daripada setera lah, apalah semua. Tok Alim dah ada banyak, tak pernah apa. Meh abang kata benda tu salah. Takkan salah pun. Dia dah jadi salah faham kerana benda ni. Begitu. Bahkan jikalau didengar pula daripada cakap raja-raja dan pemerintah yang zalim itu, terkadang mencela dan terkadang mempermaki dan membuat bohong, maka didiamkan. Lagi tak boleh tahan tuan-tuan. Depan kita dia duk hina Nabi. Allah. Kita ni orang agama, kita ni reti Quran, faham hadis Nabi. Tiba-tiba pergi duk depan dia, dia duk hina ayat Quran, dia duk hina hadis Nabi depan kita. Macam mana nak buat? Nak kata tidak tak? Hang tak boleh cakap itu? Tak boleh, tak boleh. Habis sangat, tunggu muka perat lagu orang duk tahan senak perutnya. Nak bercakap tak berani. Diam kita tu, dia faham kata kita setuju dengan dia. Apatah lagi bila dia duk maki, duk hina Nabi, duk hina apa semua, kita pula pergi duk angguk, ya betul ya betul pergi dengan kita sekali. Oh takut tuan-tuan benda ni. Siapa duk pada position tu dia tahu macam mana cabaran yang duk ada kat dia. Kita duk jauh ni sedaplah kita duk sentai dia kat belakang. Dia yang duk pada position tu macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi dulu boleh. Mereka berani tegur. Mereka baca, mereka sign, kira syahid. Mai zaman ulama-ulama mazhab yang empat-empat ni. Ulama mazhab yang empat-empat ni, tuan-tuan baca sejarah empat-empat orang ni. Baik Imam Abu Hanifah yang paling senior, baik Imam Malik yang nombor 2 senior, baik Imam Asy-Syafi'i nombor 3, baik Imam Ahmad bin Hanbal yang paling junior. Empat-empat imam mazhab ni semua ada cerita zaman mereka. Semua ada cerita. Boleh pergi depan pemerintah cakap, tak maki, tak cerca, tak cakap kasar-kasar, cuma nak pergi habang kata hak ni tak betul, jangan buat. Yang tu aja masuk jail tuan-tuan. Tidak cukup dengan masuk jail, sebab Imam Malik rahimahullahu ta'ala sampai dah dia wafat, dah dia mati dah, masa mandi mayat bekas kena sebat duk darah lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Zaman tu dia makin duk kendian, dia makin tawang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nescaya haram pula mendiamkannya itu. Terkadang nampak pada orang datang kepada mereka itu memakai pakaian haram. Kadang-kadang depan mata kita tengok dia pakai benda haram. Dan memakan makanan haram depan kita duk tengok dia duk langgar haram, mabuk, cakap merapu dan sebagainya. Dan sekalian yang ada di hadapannya itu haram belaka. Ada depan dia haram belaka. Makanan haram. Ada perempuan-perempuan tu semua haram. Bukan isteri dia. Semua tu simpanan dia. Semua benda haram tu ada depan dia. Maka ia itu haram. Maka wajib atasnya menyuruh berbuat baik dan menegah daripada buat mungkar dengan lidahnya. Jika kuasa ia yang demikian itu. Dia kata kalau kita mampu, kita kena pergi abang kat dia. Kata ni minta maaf. Arak ni haram. Abang kat dia. Dia pun dalam mabuk tu tengok kita. Dia tengok, dia buat kejip mata.
Tu kah? Dia kata. Tu kah? Ya haram kita kata. Kita tuang orang cepat-cepat. Kan? Oh, jangan tuan-tuan. Ini kerja yang sangat mencabar. Kita menyeru orang kepada kebaikan, kurang cabaran. Kita nak mencegah mungkar, sangat kuat cabaran. Tapi Islam bagi jalan cegah mungkar dengan cara yang paling baik. Macam mana Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi jumpa Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Kataan elok-elok, lemah lembut. Cakap kata elok-elok. Yang cakap kita tu yang dia dengar, dia tak nampak kita nak peri dia tak nampak kita nak cabar dia, tapi dia nampak kasih sayang ada dalam diri kita. Nak bagi nampak macam tu. Nak bagi dia nampak kata kita tu boleh pergi tegur dia kerana kita sayang dia. Bukan senang tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ada orang dia kata soal. Hendak disuruh pemerintah-pemerintah negeri itu buat baik dan meninggalkan kejahatan pada masa masuknya itu. Takut pula ia atas dirinya diseksa oleh pemerintah yang zalim itu. Maka jadilah ia diam itu kerana uzurnya itu. Dia kata ada orang tak boleh nak cakap. Sebab dia bimbang keselamatan dia dan keluarga dia. Sebab dia nak tegur ni bukan sebarang orang. Orang yang mempunyai kemungkinan boleh buat sesuatu yang buruk pada dia. Jadi itu dia nak anggap sebagai uzur dia. Boleh tak boleh. Dia tak tegur kerana ni. Kata dia sesungguhnya mengapa masuk menghadap raja itu jikalau tiada kuasa menjunjung sebagai yang disuruh syarak. Dia kata kalau dah hang tahu, hang tak boleh, hang tak makan cekak dengan dia, tak usah pergi jumpa dia. Begitu. Jikalau tidak dimasuk dan tiada dilihat, maka tentulah tidak beradab suruh syarak itu dengan dia. Kalau kita tak duduk depan dia duk buat maksiat ni, maka kita tak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita dah duduk ada situ, kita tengok benda maksiat, kita kena cakap. Begitu. Sehingga digugurkannya daripada memperbuat sebagaimana suruh syarak itu dengan sebab uzurnya itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka di sini aku berkata, siapa tahu pada satu tempat itu ada jahat dan tahu dia akan dirinya tiada kuasa menghapuskan dan membuang jahat itu, maka tidak harus baginya pergi terus ke tempat itu supaya berlaku kejahatan itu di depan dia. Dan ia menempuh dan mendengar dan melihat kejahatan itu, padahal ia diam daripada mengengkarkannya. Bahkan sayogia memelihara akan dirinya daripada melihatnya. Imam Ghazali kata kalau kita rasa kita tak mampu nak tegur kejahatan tu, tak usah pergi campur dengan dia. Kalau kita pergi campur, Imam Ghazali kata kita kena tegur dengan cara yang baik. Begitu. Dan ada pun perkataan iaitu mendoa ia bagi orang yang zalim itu dengan berbagai-bagai doa. Dan memuji akan budinya ataupun membenarkan akan dia pada apa cakapnya yang batal dan bohong. Sama ada dengan terang-terang. Sama ada dengan terang-terang katanya ataupun dengan menggerakkan kepala mengiyakannya. Ini tak boleh. Kita duduk depan dia, kita tahu dia ni orang zalim apa orang tu, pergi doa pula bagi macam-macam pula kesejahteraan dekat dia. Kalau kita doa minta ya Allah bagi petunjuk dekat dia ni tak apa. Tapi tak, bukan doa minta Tuhan bagi petunjuk dekat dia, doa bagi dia makin kaya, doa bagi dia ni tak boleh. Nak doa dekat orang zalim ni, doa minta Allah bagi petunjuk boleh. Nak doa supaya dia lebih tak boleh. Kerana kita seolah-olah nak menyuburkan maksiat yang ada dalam diri dia. Apatah lagi dia kata dah pergi duduk depan dia, hak tak betul kita pergi duduk kata ya, betul, sungguh, ya, sungguh, dia, jahanam kita. Tak boleh macam tu dia kata. Ataupun manih muka, ataupun menzahirkan kasih dan berkasih-kasihan dan juga bertaulan dengan dia. Pergi tunjuk kita ni punyalah nak jaga dia, dia buat apa tak betul pun kita tunjuk manih muka suka. Tak boleh. Setidak-tidaknya ayat muka kita tu dia boleh tahu kata kita tak suka. Dia kena tahu daripada ayat muka kita. Begitu. Ataupun menzahirkan rupa ingin mau jumpanya dan juga rindu kepadanya. Tak boleh. Api duk tunjuk kata kita ni lah punyalah seronok dapat duduk sama dengan dia. Tak boleh macam tu. Dan juga dia kata loba atas panjang umurnya dan kekalnya. Api duk tunjuk kata ya Allah panjangkanlah umur dia. Tak boleh.
Dia ahli maksiat, dia kuat buat zalim, kuat berdosa dan sebagainya, tak boleh doa macam-macam tu dekat dia, kerana boleh memanjangkan lagi dosa dia. Maka bahawasanya pada ghalibnya tiadalah perkataan itu rengkehkan atas salam sahaja, bahkan bercakap-cakap dan memanjangkan lidah dan mau melampau cakap itu akan segala bahagiannya itu dia cerita benda yang sama. Tuan-tuan tengok bawah. Baik, masuk menghadap pemerintah negeri dan raja-raja besar yang zalim. Apa hukum dia? Kita pergi masuk jumpa dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tiada harus masuk atas mereka itu, yakni atas pemerintah yang zalim itu, melainkan dengan sebab ada dua uzur. Yang pertama, kita boleh masuk dengan dua sebab ni aja. Yang pertama, bahawa ada datang daripada pihak pemerintah itu perkara yang pasti dipergikan. Kita kok mana pun nak kena pergi. Bukannya perkara memuliakan dan membesarkan. Bukan kerana kita nak tunjuk kita hormat dia, kita respect dia. Tapi kita tak ada pilihan. Kita terpaksa kena pergi juga. Serta sudah diketahui, jikalau tidak pergi kepada mereka itu, tentulah kena mudarat sekarang ini atau akan datang. Dia paksa kita, hang tak pi, hang nanti kena. Kita bukan pi kerana nak junjung dia, bukan pi kerana nak angkat dia, bukan pi kerana kita setuju dengan dia, tapi kita dipaksa pi oleh dia. Maka keadaan itu tidak mengapa, dia kata. Ataupun dipikirkan apabila tidak dipergikan kepada pemerintah yang zalim, yang kejam itu, jadi merosakkan taat kepada rakyat. Kita ni kata kenun jadi public figure dalam negara kita. Kalau dia panggil kita pi, kita tahu pi, menyebabkan rakyat duk kata, oh dia ni ada masalah dengan orang ulama alim ke apakah, sampai jadi riot, sampai jadi huru-hara dalam negara. Kalau sampai nak jadi macam tu, dia kena pi untuk nak menjaga masalah daripada jadi tumpah darah, huru-hara dan sebagainya. Tuan-tuan, dulu zaman imam-imam mazhab dulu hebat. Satu negara duk tengok dekat dia satu orang. Dia buat apa menjadi ikutan, dia tak buat apa menjadi pedoman. Orang tengok kat dia, dia betul-betul public figure. Kalau dia pi tempat tu, orang anggap kata tempat tu okey. Kalau dia tak pi tempat tu, orang bercakap satu negeri kata tempat tu tak okey, that's why dia tak pi. Kalau sampai macam tu, dia kena jaga betul-betul. Dia dah sampai jadi figure macam tu. Dan jadi kacau pekerjaan siasah negeri, sampai jadi huru-hara negeri kalau sekiranya dia tak pi. Orang dah bercakap sana sini, rumus dah jadi macam-macam. Kalau sampai macam tu, demi nak menjaga daripada jadi huru-hara, dia kena bermuka-muka, kena tunjuk kata dia pi. Maka ketika itu wajib ke atas dia masuk pergi kepada pemerintah negeri itu. Dia mesti pi dalam keadaan dia tak reda sebenarnya. Begitu. Bukannya pergi itu kerana taat kepada mereka itu, bahkan kerana nak memelihara kemaslahatan makhluk rakyat yang ramai. Kerana nak jaga yang tu dia pergi. Sehingga tiada jadi kacau pekerjaan pemerintah negeri dengan sebabnya itu. Sebab yang kedua yang dia boleh pergi masuk kepada raja dan pemerintah yang zalim itu, dengan sebab mau menolak kezaliman daripada satu orang Islam lain daripadanya. Dia pi tu kerana nak bercakap dengan pemerintah yang zalim ni, jangan dia buat naya dekat satu orang yang lain. Ada satu kawan dia nak kena zalim kerana fitnah orang yang tertentu, maka dia nak kena zalim. Tuan-tuan pernah dengar cerita Imam Syafi'i kena fitnah? Imam Syafi'i, orang pergi bawa cerita dekat khalifah, bagitahu kata Imam Syafi'i ni pro Syiah. Pemerintah sudah naik angin, marah dan sebagainya, panggil dia mai, nak jadi masalah dekat dia. Kerana fitnah orang buat, mudarat nak kena kat dia. Sampai terpaksa pula dia bersiasah di situ untuk nak lepas diri daripada fitnah yang ganas itu. Biasa tuan-tuan, kadang-kadang kerana cerita ni boleh binasa satu orang. Tak ada pasal pun. Dia tak buat, tak ada kena mengena pun dengan cerita yang disebarkan. Tapi cerita ni ada orang percaya. Sampai jadi terpengaruh dalam masyarakat. Sampai jadi masalah kepada Imam Syafi'i. Khalifah panggil dia. Ini cerita dia. Ataupun kerana nak menolak daripada dirinya. Dia nak clarify. Fitnah yang kena dekat dia. Dia pergi dekat Khalifah nak clarify benda ni. Sebenarnya bukan macam yang sampai dekat
Sebenar cerita macam ni. Dia pi atas tujuan ini, maka itu tidak mengapa. Dia kata. Tuan-tuan tengok bawah, dia kata sultan dan pemerintah datang kepada kamu. Ni tadi kita pi. Lah ni dia hak zalim ni mai kat kita. Macam mana pula? Ada kita nak lari, Allah dia main. Keluar ke pintu dapur, 400 meter punya speed lari. Adakah nak buat macam tu? Macam mana cara menghadapi keadaan macam ni? Kadang-kadang benda ni berlaku. Sebab dia nak tunjuk dekat orang, kata dia baik dengan ulama ni. Dia ada dia punya mileage dah. Dia ada dia punya interest dah. Dia tunjuk kata dia baik, dia main, dia tunjuk kata dia baik dan sebagainya supaya orang semua tengok, oh, dia ni siapa kata dia zalim, dia jaga alim ulama bagus. Dia buat macam tu. Macam mana pula sikap dengan alim ulama ni? Sesungguhnya kelakuan yang boleh jadi berlaku seseorang dengan sultan dan pemerintah negeri yang zalim itu, iaitu mereka itu datang ke rumah seorang itu. Maka boleh jadi sultan atau pemerintah yang zalim itu datang kepada satu orang itu, daripada sultan ataupun pemerintah yang zalim, kedatangannya itu ziarah jua masalah. Saja dia ziarah rumah orang alim-alim ni. Sekiranya ia memberi salam, saya wajib dijawab salamnya. Kalau dia mai rumah orang tok-tok guru alim ulama bagus-bagus, sedangkan dia zalim, kejam, bunuh orang dan sebagainya, minum arak, macam-macam benda maksiat dia buat, dia mai rumah orang-orang alim ni, dia bagi salam, dia kata. Maka adapun menjawab salam itu wajib. Adapun berdiri menghormatkannya dan menyurung ke sesuatu daripada alamat memuliakannya, seperti sorong kursi ataupun sorong lapik tempat duduk ataupun lapik sandang, dan dudukkan dia pada muka majlis, maka ia itu tiada haram. Dia mai rumah kita, dia jadi tetamu kita, walaupun dia zalim, dia duk bunuh orang, dia minum arak, dia macam-macam benda dosa dia buat, dia mai rumah kita, kita tunjuk kita hormat dia di rumah kita. Panggil dia sila duduk, bagi kursi, suruh dia duduk, sorong dan sebagainya, itu tidak salah, dia kata. Sebaliknya jadi balas baginya atas dia memuliakan ahli ilmu dan ahli agama. Dia tunjuk kata dia mai memuliakan kita, mai rumah kita, kita tunjuk balik. Sesuai dengan dia tunjuk dia hormat kita, kita tunjuk balik kita baik dengan dia. Itu tidak salah. Pasal apa? Pasal dia tunjuk dia memuliakan kita. Bukan kita duduk hemoi cari dia, dia mai kat kita. Tidak salah. Maka dengan sebab mempermuliakan dia akan ahli ilmu dan ahli agama itu, maka mustahak ia dipuji. Oleh kerana dia tunjuk dia ada hormat dekat orang-orang alim, alim ulama dan sebagainya, maka wajar dia ni kita rahmi macam tu. Semacam mana jikalau ia membuat di dalam mustahak ia tidak dipedulikan. Itu dia. Kalau sekiranya dia buat sebaliknya, kita buat tak peduli kat dia, tak apa. Dengan kerana itu patut mulia dilawan dengan mulia dan menjawab salamnya. Kerana dia tunjuk dia mai kat kita, dia hormat kita, maka wajar kita tunjuk kita muliakan dia. Tengok poingan yang berikutnya. Dan jika masuk sultan dan pemerintah negeri yang zalim pada seorang ahli ilmu dan ahli agama, padahal ahli ilmu itu dalam orang yang ramai, maka memeliharakan malu pemerintah itu pada segala rakyatnya itu, iaitu satu perkara yang diberati jua oleh agama. Kalau depan orang ramai, kita tak boleh tunjuk kita tak hormat dekat dia. Kena tunjuk kita boleh hormat dia, manis muka, kena tunjuk. Pasal apa? Pijik mata bergantang-gantang duk tengok. Begitu. Tak ni dia pemerintah, tapi dia zalim, ahli maksiat, kejam, bunuh orang, minum arak, apa semua macam-macam maksiat dia buat. Depan orang ramai semua, dia jumpa kita, dia suruh tangan nak salam, kita lagu pi kelain lagu tu. Tak boleh. Dia kata kita menjatuhkan maruah dia. Maka pada ketika itu, tidak apa berdiri memuliakan dia dengan niat menolakkan malunya. Kita bangkit bukan kerana kita hormat maksiat yang ada pada diri dia, tapi kita bangkit kerana nak elak dia daripada dia rasa malu. Begitu. Dan jika diketahuikan yang demikian itu tiada merosakkan rakyat dan tiada jadi datang mudarat dengan sebab marahnya dan tiada sakit hatinya atasnya pada dirinya, maka meninggalkan berdiri dan meninggalkan menghormat itu lebih utama. Kok mana pun dia kata lari, tu saya ada jumpa dengan dia ni lagi baik. Jumpa jadi payah. Boleh ada lubang nak celah, boleh cabut bang. Bila ada dia jadi susah. Dia kata pasal apa? Pasal kita tahu dia bermasalah. Kita turut ditimpa masalah. Dia jadi macam tu.
Kemudian dia kata wajib atas orang yang didatangi oleh sultan dan pemerintah negeri yang zalim dan kejam itu bagi nasihat kemudian daripada telah berjumpa itu dengan bermacam-macam hikayat dan bermacam-macam perumpamaan dan sesuatu daripada ayat Quran dan hadis Nabi. Dah jumpa, jangan lepaskan peluang tu. Bagi satu benda untuk dia ingat benda agama. Jumpa dah. Sajalah cakap, dia tanya, ustaz apa abang? Kita kata alhamdulillah. Bolehlah kita kata apa nak buat macam Nabi sendiri masuk. Macam Nabi sendiri pun ada kata boh satu ada. Dia pun depan dia, oh ya ustaz, betul oh Nabi kata lagu tu satu sudah masuk, satu jarum sudah injek bagi. Cukup. Jangan lepaskan peluang itu, dia kata. Mesti mau cakap benda-benda macam ni. Dan jangan pula dijumpa akan dia dengan sekalian yang demikian itu dengan bermasa muka. Sebaliknya membanyakkan seperti jatuh nasihat pada tempatnya. Jangan bila dah terpaksa jumpa duduk depan, bila buat muka perat, apa pun tak bercakap, tak ada faedah. Dia pun tak dapat apa satu faedah daripada kita. Kita pun duduk buat muka perat, letih. Letih buat muka perat ni. Macam yang duduk tahan. Jumpa dah. Cakap elok-elok. Satu hadis masuk, satu ayat Quran masuk. Buatlah satu cerita apa kata kat dia, hari itu saya pergi mana ke, jumpa satu benda kejadian macam ni, satu orang mati kata, dah sukat mayat dia elok dah apa semua, tahu-tahu masa nak kain kapan jadi singkat kata. Bawa mai satu cerita macam tu. Dia kata di mana tu? Abang pergi dekat-dekat dengan kampung asal dia pula. Allah, dia kata siapa tu? Cerita kat dia. Ada tuan-tuan, benda ni ada jadi. Saya pergi ceramah di lama punya cerita. Apa tu? Field Force di Perak apa? Kinta apa? Ulu Kinta ke apa ke? PGA lah ni. Kan komander dia masa tu cerita kat saya. Ada satu orang mati, dia pergi ziarah mayat tahun ni. Dia pergi sebab orang yang rapat dengan dia. 3-4 tahun lepas punya cerita. Jadi benda ni dia kata. Dia kata saya betul-betul ambil pengajaran ustaz benda ni, dia kata. Saya ada daripada awal sampai mayat kapan, sampai awak pergi masjid semayang, saya semayang sekali sampai ke bumi saya ada dia kata. Jadi depan mata ustaz, masa mati depa mai duk sukat mayat berapa panjang semua saya duk tengok. Koyak kain kapan perak-perak apa semua saya duk tengok. Sekali lepas mandi pi nak kapan letak dia kata kepala boleh tutup, kaki nampak. Tutup kaki, kepala nampak. Kawan yang duk kerja sukat, duk kerja apa semua ni, dia ni bukan baru pertama kali, dia dah berapa puluh tahun dah duk buat kerja tu, tak pernah silap. Dah buat macam mana, mayat dah sudah mandi dah, terpaksa tunggu saat pula nak kena ambil kain lain pula, duk koyak apa semua, apa buat mayat dah tahan berapa lama dalam tu. Dah siap ambil nak bubuh, keranda pula tak lepas. Kena duk repair, tambah bagi panjang apa dah semua. Padahal yang ukur untuk kain kapan orang lain, yang ukur untuk keranda hak buat kayu tu. Macam mana dua orang sukat boleh pergi jadi silap? Habis tak apalah, bawa pergi semayang nak simpan pula dah. Liang pula dah tak cukup panjang pula. Kawan hak sukat nak buat liang pun orang lain. Jadi boleh jadi lagu tu. Saya ustaz saya tak tahulah, tapi minta maaf cakap lah ustaz. Dia kata mati ni pun saya tahulah dia ni cerita macam mana. Dia kata kita kata cerita lah kita. Jadi itu ustaz mau ambil pengajaran dia kata. Dia cakap tu di depan pegawai-pegawai dia apa semua ada lagi. Dia cakap nampak dengar ni, dia kata ni benda ni jaga baik-baik. Dia kata benda-benda macam ni mau duk jaga. Duit-duit haram, duit apa jangan pergi duk sangkut. Dia kata Tuhan dia tunjuk last, very last moment. Dah nak tanam dah, kita dah mati dah, masa tu dia tunjuk pun jadi bahan cerita orang. Tu doa dalam sembahyang mayat, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu tu. Ya Allah, janganlah fitnah kami selepas kematian dia ni. Dia mati, dia dah satu hal dah, dia dengan Tuhan ni, anak-beranak hak tinggal ni terfitnah dengan kejadian ni. Terfitnah. Orang duk sebut cerita dia ni mati kain kapan jadi lagu ni, keranda jadi lagu ni, liang jadi lagu ni. Orang duk cerita ni semua fitnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Jadi benda macam ni kalau boleh sulam masuk cerita, selit sikit cerita ni masuk, dia benda lagu ni dia dengar, dia seriau sikit. Ayat Quran ni dia kata duk dengar selalu dah. Hadis Nabi duk dengar selalu lah. Macam ni punya cerita dengar, dia fikir sikit. Korang-korang lepas dia dengar kita punya cakap ni, nak tidur sekali lagi, benda tu dia main satu round masuk dalam kepala dia. Dandan pagi esok bangkit sembahyang subuh. Cukuplah. Ini dia kata kalau dah tak dapat tidak pergi jumpa, kena cakap. Dia kata, dan jika ada ia, yakni orang yang zalim ini memperbuat barang yang tiada diketahui akan haramnya sekalipun, maka diberi nasihat dengan baik-baik juga. Kalau sekiranya kita rasa dia ni tak tahu ni, kata pakai benda ni haram, kita kena beritahu kat dia elok-elok. Ada orang tak tahu. Ada orang laki-laki tak tahu, kata laki-laki haram pakai sutra. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tu ingat tak salah. Kita beritahu kat dia, oh satu benda dia dapat. Baik, masalah dia kata berjauh daripada sultan dan pemerintah negeri yang zalim itu, supaya tiada mereka itu melihat akan dia dan tiada ia melihat akan mereka itu. Maka inilah sebaik-baik kelakuan. Sebaik-baiknya hindarkan diri kita daripada hidup bergui dengan mereka ni. Dan iaitu wajib pula kita hindar diri, kerana tiada selamat melainkan dengan menghindarkan diri. Dan bercampur dengan mereka itu dapat fitnah dan dapat kezaliman dan dapat maksiat. Maka lazimlah pada waktu berjauh dengan mereka itu i'tiqadkan benci akan orang-orang yang zalim ini, dan tiada suka akan mereka itu kekal dalam dunia ini, dan tidak dipuji atas mereka itu di mana-mana majlis, dan tiada ditanya apa hal mereka itu pada orang. Tu saya ambil berat maksudnya. Dan tiada berdamping dengan orang-orang yang berdamping dengan orang-orang yang zalim itu. Kita tahu ni kawan pada orang yang zalim, dengan dia ni pun tak usah duduk rapat sangat. Begitu. Maka apabila ada terlintas dalam hati akan kerja mereka itu, maka hendaklah lupakan. Dengan mereka ni apa pun tak usah duduk fikir lah. Buang masa aja fikir pasal mereka. Kerana lupakan mereka itu lebih elok daripada ingat mereka itu. Itu dia. Tuan, apa yang kita faham? Perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan maksiat ni Allah tak suka. Dan Allah dan Nabi bukan saja tak suka, Allah dengan Nabi suruh kita pun tak suka kepada orang yang menjadi ahli maksiat dan orang yang zalim. So pengajaran yang paling besar kita nak kena ambil apa dia? Kita jangan jadi ahli maksiat dan jangan terlibat di dalam sebarang kerja-kerja menzalimi orang. Jangan terlibat. Begitu. Dia kata alhamdulillah yang alat tamam. Maka sempurnalah juzuk yang ke-16 dan mengiringi juzuk yang ke-17 oleh abwabus sifatil qiyamah. Wallahu alam. Jadi kita pun khatam jilid berapa ni? Jilid 16 khatam malam ni. Jadi dah khatam, kita boleh tutup ke pak kuliah ni? Kita boleh rehat ke apa, nanti kita bincang dengan pengurusi, dengan tu imam masjid. Kita tengok jadual bulan depan ada ke tak ada. Kalau berunding, pengurusi imam apa kata, Ustaz pun dah lama dah di sini, eloklah kalau nak berhenti, kita berhenti. Kan tuan-tuan, sebenarnya bagus. Bila habis satu bab, habis satu kitab, ataupun cuti puasa, bagus. Kerana dia memberi masa kepada pihak tuan rumah untuk menilai. Kan, kadang-kadang ada tempat dia ada benda tak berkenan lah dengan ustaz yang mengajar ni. Dia ada benda tak berkenan. Ustaz ni lagu tu kan, lagu ni kan, macam mana kan, dia ada benda tak berkenan. Jadi dia nak suruh berhenti, sedangkan tengah tu jalan kitab, tak cantik. Inilah peluangnya. Kan, untuk nak stop ke, untuk nak rehat tak ke, untuk nak apa, inilah peluangnya. Jadi kita akan bincang balik lepas ni, tengok macam mana. Kalau nak sambung bab apa, tajuk apa. Kalau nak rehat, beritahu nak rehat berapa bulan. Ataupun kalau nak berhenti, salam sekali dengan minta halal ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Itu kita jumpa taklim pula. Kan? Jadi kita nanti bincang balik lepas ini, insyaAllah. No? Terima kasih kerana tuan-tuan sanggup duduk habis masa untuk nak mendengar hadis-hadis Nabi SAW. Soalan, Islam larang orang buruk sangka pada orang lain. Tapi kalau dia masuk kedai arak, terang-terang dia masuk kedai ekor,
ataupun dia terang-terang cakap bohong dan mungkir janji. Pada masa tu, adakah salah kita buruk sangka pada dia, sedangkan dia melakukan perkara maksiat? Ini soalan. Tuan-tuan, benda yang pasti itu bab lain. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, nahnu nahkum bil-zawahir wallahu a'lamu bil-bawatin. Hadis Nabi. Nabi kata, kita menghukum manusia bil-zawahir, berdasarkan zahir kita nampak. Wallahu a'lamu bil-bawatin. Tapi hak sebenar batin Tuhan saja yang tahu. Kan? Mata kita nampak memang dia ambil botol arak, baru buka, minum, dan lepas tu dia mabuk. Kan? Kita kata dia ni ahli maksiat. Pasal apa? Pasal dia minum arak. Tidak salah. Pasal kita menghukum zahir kita nampak terang-terang. Berbeza dengan benda yang tak terang. Jadi kita nak hukum tak boleh. Kita tengok satu orang tua bawa satu perempuan muda masuk hotel. Kita terus kata, tua dah tak sedang ke diri. Yang tu buruk sangka. Pasal apa? Tak ke cek-cek tengok bini muda dia. Jadi kita dah buruk sangka dah. Tak boleh. Benda yang macam tu samar-samar. Kecuali pasti bagi kawan yang duk ni apa, resepsionis apa no. Bila mai lagu dia duk tanya pula, ni suami isteri kah? Lagu duk tanya macam tu pula. Dia beri kata, kami suami isteri ya. Nampak beza jauh. Dia kata, anak dalam kereta. Lagu panggil anak keluar main meneruk. Okey. Kan? Okey. Kalau dia, ni suami isteri kah? Dia kata, hang kerja daftar, jangan duk cakap banyak. Ni hang bukan hang punya hal. Aku nak buat dosa ke, aku nak buat apa, aku tak pernah pergi duk kacau hang minta duit ringgit, hang pergi duk cakap lagu tu. Pastilah. Sudah pasti. Jadi kalau dia nak kata, okey, benda sudah jelas. Bagi kita yang tak jelas, tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Tentu pernah dengar, saya banyak kali dia buat cerita, yang cerita tentang wali Allah ni. Dalam buku Tazkiratul Awliya tu, dia bawa satu cerita. Walaupun dia bukan hadis, tapi kalau cerita tu benar, dia satu pengajaran. Satu laki-laki, satu perempuan duduk tepi sungai yang beras. Satu orang lalu ke belakang, dia nampak laki-laki perempuan ni duduk tepi sungai ni, duduk cakap ngongeng-ngongeng. Dia terus buruk sangka. Apalah dia kata pergi duduk buat dosa. Dalam pada dia duduk buruk sangka, duduk ingat tu, tiba-tiba dia kata dengan kehendak Allah, dalam sungai tu hanyut mai 5 orang lemah dalam sungai. Hanyut mai. Kawan hak duduk laki-laki perempuan ni pun nampak kawan 5 orang yang duduk hanyut lemah dalam sungai. Dia hak buruk sangka ni pun nampak. Kawan laki-laki hak duduk dengan perempuan ni terus terjun. Pum kata pergi selamat. Daripada 5 orang dia selamat 4 orang. Tinggal seorang lagi duduk tenggelam timbul. Dia kata dekat kau ni, dia kata hang tolong pergi selamat seorang tu. Oh dia ni kata saya tak boleh, saya tak pandai berenang lah, apalah semua macam-macam. Dia ni kata tu lah, dia kata hang ni buruk sangka. Ni sebenarnya anak aku, dia kata. Anak aku. Aku duk bercakap dengan dia, aku duk bagi nasihat dekat dia. Hang tengok macam mana senang nak selamatkan orang yang lemah dalam sungai, tetapi susah nak selamatkan orang yang lemah di dalam buruk sangkanya. Bukan hadis. Satu riwayat yang penuhnya berlaku pada zaman orang-orang yang saleh dulu. Kalau cerita ni betul, itu satu pengajaran. Kan? Balik kepada soalan kawan kita ni, salahkah kalau kita buruk sangka dekat dia, sedangkan dia ni memang kita tengok masuk kedai arak dan minum arak, duk tikam nak buat ekor dan sebagainya, memang pasti dia duk buat kerja tu. Bukan kita dengar cerita orang, memang pasti dia buat benda tu. Kita biasa bercakap dengan dia dan dia sendiri mengaku. Dia kata aku tikam ekor. Dia kata mana nak tahu kot satu hari kalau kena, dia kata boleh pergi haji. Dia pergi kata lagu tu kat kita. Maknanya memang dia tikam ekor betul lah. Dia salah faham macam tu. Mana nak tahu, dia kata esok kalau kena boleh aku pergi haji. Memang betul lah macam tu. Jadi adakah kita buruk sangka? Itu bukan buruk sangka. Itu dia memang ahli maksiat. Bukan buruk sangka. Buruk sangka ni benda tak pasti kita duk sangka aja dia ni macam-macam. Buruk sangka tak boleh. Tapi kalau dia memang ahli maksiat, kita menghukum dia berdasarkan zahir. Allah mengetahui tentang batin dia. Begitu. Wallahu a'lam.
Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. الله